Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Jamalia Nur binti Ismail. Nombor matriks A189953. Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Syariah dengan kepujian. Tajuk yang akan saya bentangkan dalam kursus Maqasid Syariah yang diselia oleh Dr. Muhammad Nazir bin Alias ialah susunan keutamaan, maslahah dan fungsinya dalam perundangan Islam. Dalam penelitian istighraq, iaitu membuat kesimpulan sesuatu hukum daripada ahli perundangan Islam, telah terbukti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengaturkan hukumnya mengikut susunan kemaslahatan kepada beberapa bahagian. Perbincangan di dalam topik ini mengetengahkan tentang sejauh manakah permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan undang-undang berdasarkan maslahah. Oleh itu, pembahagian maslahah ini dapat dipecahkan kepada 3 kategori, iaitu pertama, memelihara keperluan asas, yakni maslahah daruriyah. Maslahah daruriyah ini adalah maslahah asas yang melibatkan pemeliharaan 5 perkara, iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Kesemua kepentingan ini dapat dianggap sebagai keperluan asasi yang tidak amat diperlukan oleh setiap manusia melalui kehidupan bermasyarakat. Seandainya salah satu daripada keperluan ini tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia sudah tiada artinya lagi. Sebarang perkara dan tindakan yang mencabul kelima-lima perkara ini akan dianggap sebagai mafsadah, yakni kerosakan. Seterusnya, memelihara kemudahan dan kelapangan manusia, yakni maslahah hajiyah. Maslahah hajiyah ialah maslahah yang diperlukan oleh manusia untuk mewujudkan kemudahan dan kelapangan dalam menjalankan tugas dalam kehidupan dan pada masa yang sama menghindarkan kesusahan serta kesukaran, walaupun ia tidak sampai ke tahap keperluan asasi yang boleh menyebabkan kebinasaan hidup manusia. Tetapi ia diperlukan bagi mengelakkan kesusahan hidup di dalam masyarakat. Ketiadaan maslahah hajiyah tidak akan menjejaskan kehidupan, tetapi akan menyebabkan sedikit kesulitan. Akhir sekali, memelihara kesempurnaan dan keharmonian hidup, yakni maslahah tahsiniyah. Maslahah tahsiniyah ialah maslahah yang diperlukan sebagai kesempurnaan untuk menjaga kehormatan hidup manusia yang melibatkan kemuliaan akhlak dan adat yang baik serta meninggalkan keadaan yang buruk menurut akal yang waras. Semua itu diperlukan bagi menjamin kelancaran hidup manusia dalam masyarakat. Ketiadaannya tidak memberi implikasi besar terhadap kehidupan manusia. Di sini dapat dilihat bahawa maslahah daruriyah ialah yang paling besar sekali, diikuti maslahah hajiyah dan paling bawah sekali maslahah tahsiniyah. Melalui pandangan ulama mengikut kategori pertama maslahah daruriyah. Maslahah daruriyah mesti diutamakan dari maslahah hajiyah dengan alasan jika maslahah daruriyah tidak dilakukan akan membawa kepada kerosakan hidup di dunia serta hilangnya kenikmatan di akhirat. Jika dilihat melalui maslahah hajiyah pula, apabila dua maslahah bertembung di antara maslahah daruriyah dan maslahah hajiyah, maka tiada masalah jika tidak mendahulukan maslahah hajiyah. Hal ini kerana maslahah hajiyah tidak memberi kesan dengan merosakkan sistem hidup. Ia cuma mengakibatkan kesusahan dan kesukaran, yakni masyakkah sahaja. Lantaran itu, maslahah daruriyah diutamakan. Begitu juga dengan maslahah tahsiniyah. Di sebalik itu, maslahah hajiyah mestilah diutamakan dari maslahah tahsiniyah.
Hal ini kerana ketiadaan maslahah hajiah akan membawa kepada kesukaran hidup dalam masyarakat. Berbeza dengan ketiadaan maslahah tahsiniyah yang hanya tidak memberi kesempurnaan dan keselesaan sahaja. Dengan itu, maslahah daruriyah ini berada di kategori yang tertinggi, di mana ianya adalah untuk memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan akhir sekali memelihara harta. Kita beralih kepada fungsi maslahah dalam perundangan Islam mengikut permasalahan yang timbul. Fungsi maslahah daruriyah. Undang-undang Islam mengharuskan aurat dibuka ketika berhajat atau darurat, seperti pandangan doktor mengenai aurat perempuan dengan tujuan mengubatinya jika benar-benar diperlukan atau dalam keadaan yang sangat penting, kerana menutup aurat merupakan di antara kategori tahsiniyah, maka tidak diambil kira bila bertembung dengan hajiyah atau daruriyah. Selain itu, diharuskan juga makan bangkai ketika darurat, kerana larangan terhadap makan bangkai adalah di antara tahsiniyah, sedangkan memelihara nyawa adalah di antara daruriyah, sebagaimana diwajibkan perkara-perkara fardu ke atas para mukallaf walaupun wujud kesukaran yakni masyaqqah dalam melaksanakannya, kerana fardu-fardu tersebut di dalam daruriyat, sementara mencegah dan mengelak dari kesukaran itu adalah hajiyat. Begitu juga dengan undang-undang Islam mewajibkan jihad demi kepentingan agama sekalipun menghadapi risiko hilang nyawa dan terkorban beberapa jiwa, kerana memelihara agama lebih penting daripada memelihara nyawa. Serta Islam juga mengharuskan minum arak kepada orang yang dipaksa atau terpaksa di mana nyawanya terancam. Hal ini kerana memelihara nyawa lebih penting daripada memelihara akal. Islam juga melarang dan mengharamkan berkahwin jika perkahwinan itu membawa kepada gila. Hal ini kerana menjaga akal lebih penting daripada menjaga keturunan bangsa atau umat. Islam melarang secara tegas membunuh bayi atau membiar kematian berlaku walaupun terpaksa mengorbankan harta, kerana keturunan dan generasi manusia itu lebih penting daripada harta. Seterusnya, kita melihat kepada fungsi maslahah hajiyah pula. Dalam bidang ibadah, undang-undang Islam telah memperuntukkan beberapa rukhsah yang memberikan keringanan berbuka puasa bagi orang sakit dan golongan musafir. Selain itu, solat jamak dan qasar juga boleh dilaksanakan oleh orang yang sedang bermusafir dengan tujuan untuk mengelak daripada masyaqqah, yakni kesukaran. Dalam bidang muamalat undang-undang Islam, ianya membolehkan penjualan secara salam, penerokaan tanah hutan, bercucuk tanam dan sebagainya. Dalam bidang jenayah pula atau ukubat, yakni keseksaan, undang-undang Islam mengenakan diat, yakni ganti rugi atas akilah yang mana ia melibatkan ahli keluarga atau kaum kerabat, sumpah kasamah dan menolak hudud lantaran masih nampak samar pada perkara dakwaan dan lain-lain. Begitu juga dalam bidang adat, di mana undang-undang Islam mengharuskan untuk melakukan aktiviti memburu, minum, makan makanan yang lazat, memakai pakaian yang cantik, tinggal di sebuah tempat kediaman yang indah dan sebagainya. Akhir sekali, kita melihat kepada fungsi maslahah tahsiniyah. Bahagian ibadah, undang-undang Islam mewajibkan bersuci dari najis sama ada hissiyah yang boleh dilihat dengan mata kasar maupun maknawiyah yang tak dapat dilihat dengan mata kasar dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan dengan kategori bahagian penutupan aurat pula, kenalah menutup dengan sempurna dan boleh mengerjakan amalan-amalan sunnah, bersedekah dan sebagainya. Dalam bidang adat pula, fungsi
Maslahah tahsiniyah itu seperti memelihara adab-adab makan minum, menjauhi makanan-makanan yang haram serta tidak berlebih-lebihan atau terlalu berkurangan dan sebagainya. Dalam bidang muamalat, diwajibkan untuk menjalankan perniagaan dengan penuh etika yang perlu dipikul oleh setiap manusia yang beriman. Berbeza pula dalam bidang adat, yang mana undang-undang Islam mengharuskan untuk melakukan aktiviti memburu, minum, makan makanan yang lazat, memakai pakaian yang cantik, tinggal di sebuah tempat kediaman yang indah dan sebagainya. Dalam bidang jenayah pula, undang-undang Islam melarang membunuh wanita, kanak-kanak dan ahli ibadah dalam peperangan. Itulah sebahagian daripada fungsi-fungsi maslahah tahsiniyah. Konklusinya ataupun kesimpulan yang dapat dibuat daripada pembentangan ini, wujudnya bahagian maqasid syariah yang dapat dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu maslahah daruriyah, maslahah hajiyah dan maslahah tahsiniyah, yang mana ia menjadi fungsi serta sebagai panduan khususnya dalam membentuk undang-undang Islam menjadi indah dan tersusun dengan kemas. Justeru itu, kesannya juga akan dapat dinikmati apabila tertib keutamaan ini dipelihara mengikut yang sewajarnya dalam pembinaan hukum dari semasa ke semasa. Begitu juga akan berlaku kesan buruk jika mengabaikan tertib keutamaan ini. Seterusnya, matlamat pelaksanaan sesuatu undang-undang tersebut akan gagal dicapai. Sekian, terima kasih.